Oh, itu. Itu. Sama ada. Lain belajar orang tu, lain belajar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk kita berada di dalam majlisul ilm ataupun majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam majlis ilmu ini mendapat keberkatan, mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di hari akhirat, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Pada tengah hari yang penuh dengan keberkatan ini, saya mengambil kesempatan ini untuk kita sama-sama kita nak sarapan rohani. Sebelum kita nak pergi ke zuhur, kita nak sarapan rohani kita pada tengah hari ini yang bertajuk wa awsatuhu maghfirah, iaitu bertajuk keampunan Allah Subhanahu wa taala apabila berada di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sedia maklum bahawasanya hari ini merupakan bulan yang kedua ataupun fasa yang kedua kita berada di dalam bulan Ramadan, iaitu wa awsatuhu maghfirah, iaitu bulan pengampunan. Maka di kesempatan yang ada pada tengah hari ini, saya memperingatkan pada diri saya dan juga sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, agar kita ni terus istiqamah dalam melakukan benda-benda yang membawa kepada kebaikan apabila di bulan Ramadan. Bahkan kita lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus-menerus meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita mengajak ahli keluarga kita, sanak saudara kita untuk supaya bangun di tengah malam dan juga sebelum kita nak sahur, sekurang-kurangnya kita ajak ahli keluarga kita solat sunat dan juga terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, dalam satu doa, hari ini kita nak share satu doa je. Dalam satu doa yang dianjurkan oleh junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita berdoa pada setiap hari, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada 4 perkara. Maknanya doa ini kita nak minta supaya Allah Subhanahu wa taala
sekurang-kurangnya melindungi kita daripada 4 perkara yang kita lakukan pada setiap hari kita minta jauh. Iaitu perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah Nabi sebut, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Kita ni ada ilmu, tapi kita tuntut ilmu, tapi sekurang-kurangnya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita ada ilmu. Mudah-mudahan ilmu itu dapat jadikan sebagai amalan dan juga dapat disampaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi, ilmu yang kita tuntut, mudah-mudahan ada manfaat untuk ummah. Itu yang dimaksudkan. Minta Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Di bulan keampunan ni, minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu mungkin 11 bulan kita banyak ada program-program ilmu. Mudah-mudahan dengan kita banyak ilmu, banyak mengikuti program ilmiah ni, moga-moga ada manfaat. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, nak tahu ilmu tu manfaat untuk kita ataupun tidak, kita tengok kebergantungan kepada cara kita menyampaikan satu-satu ilmu. Kadang-kadang orang sampaikan ilmu ni tengok buku. Tapi yang sebenar-benarnya ilmu yang kita sampaikan tu melalui hati kita. Itu barulah betul ilmu tu ada manfaat. Kita ada modal, kita tengok buku sikit tapi huraian semua melalui hati kita. Barulah ilmu itu ada manfaat dan juga ada gunanya. Dan yang paling penting ilmu tu, bila kita ada ilmu, kita kena sebarkan dan juga kita sendiri pun kena amalkan ilmu. Contohnya bulan puasa ni kita nak mengajak orang supaya melakukan benda-benda yang membawa kepada kebaikan seperti sedekah. Kita suruh orang bersedekah. Sedangkan kita duk cerita ke orang konteks sedekah, apa yang kita dapat daripada hasil yang kita sedekah. Sedangkan Nabi SAW bersabda, Nabi kata tangan yang di atas, tangan yang memberi lagi baik daripada tangan yang menerima. Maknanya apa tu? Itu orang kata sekurang-kurangnya bila kita duk cerita tentang konteks sedekah, kelebihan sedekah, kalau kita tahu benda tu, kalau kita rasa benda tu seronok kita nak bersedekah, maka kita akan terus-menerus bersedekah. Kita suruh orang bersedekah, tapi kita pun pada masa yang sama, kita kena bersedekah juga. Sedekah ni tak semestinya berbentuk kewangan. Senyum bersedekah. Apa lagi? Beri orang makan. Kan? Itu pun merupakan ganjaran juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pelbagai lagi. Tapi nak cerita kelebihan sedekah ni, Allah ganjarkan pahala tu berlipat kali ganda. Sebab tu kata dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata, apabila mati anak Adam, terputus semua amalan kebaikan kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah ni bukan main bagi untuk buat status, Alhamdulillah saya sedekah. Cuma nak dapat ikhlas. Orang tak tahu pun kita sedekah. Kan? Itu adalah lebih baik daripada kita sedekah. Walaupun banyak, tapi nak menunjuk kepada orang lain bahawasanya kita lah yang bersedekah banyak. Kita nak naik nama. Itu tak betul. Sebab tu Nabi SAW minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya melindungi kita daripada ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Yang kedua, Nabi SAW suruh kita berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada na'udzubika min qalbil la yakhsha'. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepadamu daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Apa pun kita buat ni, kurang-kurangnya lahir daripada hati. Contoh kita nak semayang. Kita semayang 4 rakaat ni, adakah kita betul-betul ingat Allah? Semayang sehari, semayang zuhur 4 rakaat, usalli fardhu zuhri tu, sampailah kita semayang takbir, Allahu Akbar, kita angkat takbir. Kita ingat dah Allah sampai habis 4 rakaat. Kadang-kadang 2 rakaat tu pun kita diingat macam-macam. Hari ni ikan dah keluar belum nak masak. Hari ni nak pergi bazar Ramadan, nak makan kuih apa ya. Dia main terlintas macam-macam. Sebab itu Nabi minta kepada Allah supaya lindungi kita daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Kan? Kita cek balik.
Selama kita duk buat amal ibadah selama berpuluh-puluh tahun ni, pernah tak kita lahirkan rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kan? Nak lahirkan definisi khusyuk ni tak digambarkan kan? Macam-macam. Tapi kurang-kurangnya kita ni bila buat amal ibadah ni sepenuh hati tak kita ni betul-betul anggap macam Allah ni duduk dekat dengan kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Allah tu nak bagi tahu bahawasanya Allah tu dekat sangat dengan kita. Dekat Allah dengan kita tu macam mana? Seumpama macam kita duduk berdepan ni. Nak tengok macam mana. Sebab kita rasa hati kita ni tak boleh nak digambarkan betapa khusyuknya. Sebab tu kata kita ni nak minta kepada Allah supaya hati kita ni berada dalam keadaan yang khusyuk. Yang ketiga, Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tama-tama di bulan pengampunan ni, Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa? Daripada nafsu. Wa min nafsil la tashfa'. Ini yang kita perlu ambil berat. Nabi minta, "Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada nafsu yang tidak pernah puas." Bila duduk dalam bulan Ramadan, bukan tarbiyah diri kita. Kita kena tarbiyah juga nafsu kita ni. Bulan Ramadan, kan? Statistik menunjukkan Ramadan ni, walaupun ada kebaikan, tapi sebenarnya bulan Ramadan ni banyak sangat berlaku pembaziran yang melampau. Sebagai contohnya, kita pergi bazar Ramadan. Bulan-bulan biasa tak ada bazar Ramadan. Tapi bulan Ramadan ni dia macam-macam ada makanan. Ada yang tak pernah ditengok, tak pernah dilihat oleh orang pun ada. Kuih badak berendam kala kuning, macam-macam. Nasi kala merah, macam-macam. Dia kalau boleh nak pergi bazar Ramadan, daripada hujung sana ke hujung sini, semua benda dia nak borong. Kalau boleh bawa troli pasar raya tu semua. Kalau kata boleh tuan-tuan bazar pun awak balik. Kata betapa dahsyatnya nafsu apabila kita berada di dalam bulan Ramadan. Sebab tu kita kena tarbiyah nafsu kita. Kalau kita tengok balik dalam konteks pengertian puasa itu sendiri, menahan diri daripada makan dan minum. Bukan sekadar makan dan minum. Kena tahan dari segi nafsu kita. Kena tahan diri kita daripada penglihatan kita apabila melihat benda-benda yang membawa kepada kemurkaan Allah. Kita tengok pula, kita tahan diri kita daripada pendengaran kita, telinga kita mendengar benda-benda yang tidak mendatangkan kebaikan. Macam-macam definisi puasa yang kita boleh buat. Maknanya, kita kena tahan diri kita ni daripada fajar sadiq sehingga terbenam matahari ni, bermacam-macam kita kena tahan. Apatah lagi dengan nafsu. Kadang-kadang nafsu ni tidak pernah puas. Dia tengok orang beli, dia pun nak beli. Dia tengok kawan sebelah beli sikit, dia nak beli lebih pada tu. Kadang-kadang berbuka. Cuba kita tengok berbuka. Kita berbuka puasa ni ala kadar. Sebab saat lagi, bila masuk waktu isyak, kita nak pergi beribadah. Ataupun kita nak solat sunat tarawih. Kadang-kadang buka puasa, ayak saja pun, ataupun water saja pun dekat-dekat dengan 2-3 jam. Kan, itu belum campur dengan makanan, kan. Kadang-kadang bila cerita tengah-tengah hari ni macam-macam bentuk kuih, nasi dan sebagainya. Kadang-kadang bila kita sujud di dalam solat sunat tarawih tu sampai jeluk makanan. Macam-macam. Sebab tu kata kita ni kena tahan diri kita. Sebab tu Nabi SAW sentiasa meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada nafsu yang tidak pernah puas. Nafsu ni kalau kita diikutkan, nafsu ni Allah tanya, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala. Kamu siapa? Aku siapa? Lalu nafsu ni betapa nafsu ni, bayangkan dia kata aku, engkau. Sehingga 3 kali Allah tanya, sampai Allah rendam pula dalam neraka. Cerita pasal nafsu ni panjang. Sampai bila dah last kali baru nafsu ni mengaku. Qalu bala syahidna. Engkau, aku ni adalah nafsu, engkau adalah Tuhan. Bayangkan nafsu ni degil sampai dia tak mengaku. Bahawasanya diri dia ni dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia memang seorang yang degil. Tapi sampai Allah tanya, qalu bala syahidna alastu bi rabbikum, kamu siapa, aku siapa?
Maka nafsu jawab, aku, engkau. Sampai tahap begitu. Sehingga last sekali barulah nafsu ni membuat pengakuan bahawasanya aku ni adalah nafsu dan engkau adalah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan nafsu kita ni, sebab itu nafsu kita ni jangan terlibat secara langsung dengan sifat-sifat mazmumah. Jangan terlibat langsung dengan sifat-sifat mazmumah. Dan juga nafsu kita ni kalau boleh jangan berlaku pembaziran apabila kita berada di dalam bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan kita tak berlaku pembaziran, maka insya-Allah di luar bulan Ramadan pun kita tidak akan membazir walaupun sedikit. Dan yang terakhir sekali Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala minta Nabi minta kepada Allah, wa min du'a illa yusma', apabila seseorang itu berdoa dia khawatiri takut Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendengar, tidak memperkenankan doa. Ini yang kita takut. Cukup-cukup takut. Kadang-kadang kita buat amal ibadat, bangun, kadang-kadang kita berdoa tapi Allah tak nak dengar doa kita. Antara sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendengar doa permohonan seseorang itu ada beberapa sebab. Pertama sekali, dia sentiasa melakukan benda-benda yang membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia banyak melakukan benda-benda yang boleh membawa kepada kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, antara sebab doa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak ditolak ataupun tak dengar, Allah Subhanahu Wa Taala tak perkenankan doa seseorang itu, kita selalu mengambil ataupun makan benda-benda yang haram. Ini yang kita takut, makan benda-benda yang haram. Kita bekerja di tempat-tempat yang tak sepatutnya, kita ambil riba, kita makan benda yang haram, ambil benda syubhah. Inilah yang kita takut. Kadang-kadang kita bagi makan anak isteri kita rezeki daripada sumber yang haram. Inilah yang kita takut, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memperkenankan doa permohonan kita. Dan yang terakhir sekali, doa yang Allah Subhanahu Wa Taala tak dengar. Doa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memakbulkan doa seseorang itu adalah dari segi, kalau kita cerita dari segi akhlak dia, tidak ada akhlak. Tidak sempurna akhlak. Sebab tu kita takut. Sebab kita sebagai seorang manusia ni kena ada akhlak. Sebab itu Rasulullah SAW bagi tahu tentang akhlak. Nabi kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak ataupun tingkah laku itu merupakan amat-amat penting dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan di pertemuan kita pada tengah hari ini sikit sebanyak memberi inspirasi kepada kita semua bahawasanya Ramadan dah pun sampai di fasa pertengahan, iaitu bulan pengampunan. Marilah kita sama-sama memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berdoalah, banyak-banyakkan berdoa, terutamanya doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW tadi, untuk kita berdoa supaya minta Allah jauhkan diri kita daripada 4 perkara yang disebutkan. Yang pertama, ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Yang kedua, minta Allah lindungi kita daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Dan yang ketiga, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah melindungi kita daripada nafsu yang tidak pernah puas. Dan yang terakhir, apa Nabi SAW beritahu, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya melindungi kita daripada apabila kita berdoa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memustajabkan doa kita. Mudah-mudahan kita tidak tergolong di dalam 4 perkara yang disebutkan tadi. Moga-moga Allah memberi pengampunan kepada saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti tazkirah pada tengah hari ini. Mudah-mudahan sarapan rohani kita dapat bawa balik untuk beramal dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Moga-moga pertemuan kita pada tengah hari ini memberi pengajaran dan juga penghayatan buat anda semua. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala lemah dan kurang datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan juga kemaafan sekiranya sepanjang saya berbicara tadi ada terkasar bahasa dan juga tergores hati. Maklumlah kita ni dengan kita ni ada kelemahan. Sesungguhnya kita ingin menjadi insan biasa, memang hak kita semua untuk menjadi insan yang luar biasa.
Yang mana insan yang apabila ada kekurangan, maka kita kena perbaiki supaya dia lebih lebih sistem, lebih apa kata apa, lebih sistematik untuk nak menjadikan kelebihan buat kita semua. Sesungguhnya kegagalan seseorang itu boleh menjadikan seseorang itu dia berjaya. Sebenarnya kelemahan ni bukan alasan untuk kita nak berjaya di dunia akhirat, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.